jika sebelum berehat tadi kita melihat tinjauan tren pembelian barangan keperluan itu merupakan trennya, dan sekarang ini sebab kita tahu kita ramai yang duduk di rumah kerana ada yang bekerja daripada rumah, ada yang belajar daripada rumah, jadi tren pembelian juga berubah. Ramai yang membeli makanan melalui pesanan sahaja, dan ada juga yang menggunakan plastik yang berlebihan. Jadi hari ini kita nak bercerita mengenai kesan daripada sisi yang berbeza mengenai COVID-19 ini. Kita nak bercerita mengenai pandangan sisi impak pandemik terhadap alam sekitar, khususnya daripada penggunaan plastik. Jadi di talian kita bersama Dr. Zul Ilham Zulkifli, pensyarah kanan program Sains Pengurusan Alam Sekitar, Institut Sains Biologi, Fakulti Sains, Universiti Malaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syafiqah. Sihat, Doktor? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Baik, Doktor, macam saya cakapkan tadilah, selalunya bila kita bercerita mengenai COVID-19, selalu kita melihat tentang mereka yang telah pun kehilangan pekerjaan, mungkin kita cerita mengenai statistik, akan tetapi kita terlupa satu perkara, iaitu alam sekitar juga turut terjejas disebabkan pandemik COVID-19 ini, khususnya dengan penggunaan plastik yang semakin hari semakin meningkat. Tapi sebelum itu kita mungkin mulakan terlebih dahulu, plastik itu apa sebenarnya, Doktor? Okey, Assalamualaikum, selamat pagi, salam Syawal. Terima kasih Syafiqah dan juga RTM1 atas jemputan ke rancangan Selamat Pagi Malaysia ni. Sebelum saya jawab soalan Syafiqah tu, saya ingin mengucapkan kepada para penonton dan juga frontliners supaya tabahlah dalam harungi cabaran pandemik COVID-19 ni. Sama-sama kita berusaha dan berdoa agar keadaan bertambah baik dalam masa terdekat lah. Jadi, saya juga ingin ambil peluang untuk mengucapkan selamat Hari Biodiversiti Antarabangsa yang disambut setiap 22 Mei kepada semua. Biodiversiti adalah aset negara kita dan jangan biarkan plastik menjadi ancaman lah. Berkenaan soalan Syafiqah tadi, perkataan plastik ni sebenarnya berasal daripada perkataan Yunani, plastikos, yang bermaksud sesuatu yang boleh dibentuk dan mengikut acuan. Ianya merangkumi bahan polimer yang boleh dihasilkan ada secara sintetik atau semi-sintetik. Ada pelbagai jenis plastik dan grade kalau kita nak kupas. Begitu juga dengan sumber untuk menghasilkannya. 3 jenis plastik yang paling banyak dihasilkan pada ketika ini ialah polyethylene, PE, polypropylene, PP dan polyvinyl chloride, PVC. Ketiga-tiga jenis plastik ini diproses daripada monomer hidrokarbon minyak mentah petroleum ataupun gas asli, iaitu bahan api fosil. Ciri-ciri utama plastik yang menjadikan ianya begitu popular untuk pelbagai aplikasi ialah plastik ni tahan lama, murah, mudah dibentuk dan kuat. Oleh kerana ciri-ciri inilah tidak dinafikan bahawa plastik banyak manfaatnya meliputi pelbagai sektor, termasuk pembungkusan yang tadi Syafiqah kata, bungkusan makanan, elektronik, pembinaan pertanian dan juga tenaga. Apa yang menarik Syafiqah, ciri-ciri tahan lama atau tidak mudah terurai inilah juga yang menjadi cabaran kepada kita untuk menguruskannya, terutamanya apabila bahan plastik ini sudah tidak digunakan lagi. Selain daripada itu, kita juga ada jenis bio-based plastik, iaitu plastik berasaskan bahan bio dihasilkan daripada sumber boleh baharu biologi, dan biodegradable plastik, iaitu plastik yang boleh terurai oleh mikroorganisma. Untuk makluman semua, hingga ke hari ini lebih kurang 300 juta tan plastik dihasilkan di seluruh dunia setiap tahun untuk pelbagai kegunaan. Bila doktor berkata mengenai 300 juta tan tadi tu, kalau kita lihat kepada carta yang dikeluarkan oleh WWF, negara kita diletakkan di nombor 2 di rantau ini dengan puratanya 16.78 kilogram plastik setahun yang digunakan di setiap individu di Malaysia. Bagaimana doktor merasakan isu ini, doktor? Sebenarnya dalam ekosistem ekonomi sekarang, lebih-lebih lagi kita sedang menghadapi pandemik, tidak kita akan selalu menggunakan plastik lah dalam apa jua yang kita lakukan seharian. Terutamanya demi kebersihan lah, hygiene. Jadi kereta yang kita pandu, pen di tangan, komputer ada di depan saya ni, malah baju di badan pun ada yang dihasilkan daripada plastik ataupun campuran plastik. Namun begitu, isu yang dibangkitkan oleh aktivis ini selalunya berkenaan dengan penggunaan single use plastik, plastik sekali guna, iaitu yang hanya boleh digunakan sekali saja. Isu single use plastik ini, pada pendapat saya, terkait dengan budaya masa kini, iaitu budaya pakai buang. Sebagai contohlah, untuk melalui pemerhatian dan kajian saya, ini ada kaitan ni dengan
perubahan bungkusan makanan atau bungkusan produk yang digunakan pada masa dahulu dan sekarang. Saya ada melawat ke beberapa perkampungan air di Malaysia dan menemui ramah penghuni di kawasan berkenaan isu pembuangan plastik ni. Jadi di kawasan ini mereka buang plastik terus daripada tingkap ke sungai atau lautan sebab rumah dia di atas air kan. Kalau kita nak tahu kenapa, tidak lama dahulu pembungkus makanan ni semuanya daripada kertas, surat khabar, daun pisang kan. Kalau kita lihat ikan, sayur-sayuran, malah kacang rebus pun dibungkus terus dalam surat khabar dan tempe dijual dalam daun pisang. Jadi kalau bungkusan ni dibuang ke sungai atau lautan, walaupun ianya sampah sisa, ianya organik dan terurai dan boleh terurai sendiri. Tapi kini semua bahan-bahan pembungkus ni telah berubah daripada organik kepada plastik yang tidak boleh terbiodegrade. Selepas dibuang, terdedah kepada cahaya matahari dan mengalami proses foto degradasi, ianya terurai menjadi cebisan-cebisan kecil yang digelar mikroplastik. Inilah yang jadi pencemar alam sekitar. Aktivis kata ancam hidupan marin dan juga boleh mengancam kesihatan manusia apabila ia termasuk ke dalam kitar makanan. Oleh itu, pengusaha dan kita sebagai pengguna haruslah peka untuk mengurangkan atau berhenti menggunakan lagi plastik sekali guna ini. Single use plastik. Itulah dia pendapat saya, Syafiqah. Baik. Jadi bila kita bercakap mengenai plastik ini, pastinya ada pelbagai kajian yang telah pun dilakukan dan mungkin akan dijalankan. Kita nak tahu juga apa antara kajian-kajian yang telah pun dijalankan oleh pihak UM sendiri. Banyak kajian sebenarnya yang dilakukan di Universiti Malaya dan universiti-universiti lain lah. Sebagai contoh, kumpulan penyelidikan saya sendiri yang di bawah Impact Oriented Research Grant IIRG sedang mengkaji potensi penghasilan precursor plastik berasaskan bahan bio secara industri kecil dan sederhana. Kita ada kerjasama dengan Fakulti Alam Bina juga. Jadi kita juga ingin lihat sama ada jenis plastik ini boleh diintegrasikan dalam sistem kita semula sedia ada atau perlu laluan khusus, dan juga lihat life cycle analysis atau analisis kita hayat plastik tersebut. Berkenaan plastik sekali guna ini juga kita ada kerjasama pendidikan dengan universiti di Jepun dan Taiwan untuk lihat potensi ia boleh diubah menjadi bahan api hidrokarbon. Di samping itu ada rakan-rakan penyelidik sahabat di Living Lab Research Grant yang mengkaji kitar semula plastik pada bahan-bahan hiasan seperti kain dan jam dinding. Ada juga yang mengkaji kandungan mikroplastik di pantai-pantai peranginan seluruh negara Malaysia. Untuk maklumat yang terperinci mungkin nanti Selamat Pagi Malaysia boleh jemput mereka lah untuk kongsikan dapatan-dapatan mereka. Betul. Kalau kita boleh lihat, ada terdapat beberapa negeri yang tidak lagi membenarkan penggunaan straw yang plastik. Jadi ada juga alternatif yang diberikan iaitu menggunakan straw metal ataupun tak perlu langsung memakai straw ini sebab ia terbuat daripada plastik. Bagaimana sebenarnya inisiatif ini dapat membantu lagi untuk menghidupkan semula ekosistem dan juga alam sekitar sekarang? Langkah ini pada pendapat saya adalah baik dan selaras dengan polisi negara untuk mengurangkan plastik sekali guna ni. Kita ada satu polisi daripada 2018 hingga 2030 dan ini juga menjadi penanda aras penglibatan komuniti dan menunjukkan komuniti cakna terhadap isu alam sekitar. Melihat dari sudut berbeza, selain daripada menguatkuasakan larangan tak boleh guna penyedup minuman, plastik sekali guna, pihak berkuasa tempatan juga pada pendapat saya perlu memperkenalkan alternatif yang lebih mesra alam sekitar supaya ada alternatif dan turut memberikan maklumat tentang mengapa ianya dilarang. Larangan ni seharusnya berinformasi, berfasa supaya dapat diterima oleh komuniti dan praktikal. Cuba kita lihat apa sebenarnya isu yang nak diselesaikan. Adakah ianya pencemaran marin, perubahan iklim atau nak kurangkan bergantungan kepada bahan api fosil sebagai bahan mentah plastik. Setiap isu ni ada pendekatan polisi yang berbeza. Lebih-lebih lagi kita perlu sokongan data dan sains dan lihat analisis kita hayatnya. Kita juga perlu kajian terhadap keberkesanan suatu polisi kerana sukar kita nak tambah baik sesuatu perkara yang tiada ukuran atau penanda aras, ya Syafiqah. Baik Doktor, bagi mengakhiri segmen kita hari ini, mungkin boleh berikan sedikit saranan kepada mereka di luar sana untuk bersama-sama membantu komuniti dan juga kerajaan untuk menjaga alam sekitar kita. Silakan Doktor. Yang pertama, saya boleh kongsikan 3 cara lah. Jadi yang pertama sekali ialah jadilah pengguna yang berpengetahuan dan
jawab dan dengan kita dapat bijak memilih untuk mengurangkan atau tidak menggunakan langsung plastik sekali guna ini. Kita mesti sedarlah dan sambut baik serta sokong pelan hala tuju Malaysia ke arah sifar penggunaan plastik sekali guna yang kita semua patut jayakan. Yang kedua, kita patut ajak dan libatkan diri dalam kempen kesedaran. Sebenarnya pengusaha-pengusaha besar ni dengar apa sebenarnya pendapat pengguna. Kita lihat ada syarikat makanan segera yang terus beralih kepada penyedup minuman kertas, tidak menggunakan lagi polystyrene, styrofoam sebagai pembungkus makanan setelah menerima aduan dan petition daripada pengguna. Yang ketiga, kita semak gaya hidup kita. Ada setengah komuniti yang beralih kepada CFR, zero waste. Ini adalah sesuatu yang baik dan memberikan inspirasi, tapi mungkin sedikit drastik lah dan sukar dilakukan untuk kita yang baru bermula. Jadi alternatif pada ini ialah circular economy, iaitu ekonomi kitaran, di mana sebelum kita nak guna bahan tu kita dah fikir dah ada macam mana kita nak guna semula dia, kita rancang dan bagaimana nak kitar semula di akhir hayat penggunaan produk tersebut. Sebenarnya Syafiqah, saya pun masih belajar dan akan menghadiri bengkel Trash to Treasure secara dalam talian dengan sebuah NGO minggu hadapan. Jadi kita sama-sama belajarlah untuk tambah baik, ubah gaya hidup kita untuk mengurangkan plastik sekali guna, single use plastik ini. Baik, jadi apa yang paling penting adalah sebenarnya kesedaran orang ramai di luar sana tentang penjagaan alam sekitar dan kurang-kurangkanlah menggunakan plastik. Kalau boleh langsung tak guna. Apa pun, terima kasih kita nak ucapkan kepada Dr. Zul Ilham Zulkifli, Pensyarah Kanan, Program Sains Pengurusan Alam Sekitar, Institut Sains Biologi, Fakulti Sains Universiti Melaya, kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih, Doktor. Sama-sama, Syafiqah. Assalamualaikum. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali semula dalam Selamat Pagi Malaysia.